Sepanjang 100 hari pertama pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di tengah-tengah ancaman wabak COVID-19, jadual pemimpin itu sentiasa padat bukan hanya dengan urusan domestik, malah sibuk dengan persidangan antarabangsa bersama pemimpin dunia yang lain, terutamanya berhubung isu memerangi pandemik global. Perdana Menteri aktif menyertai persidangan serantau dan antarabangsa secara langsung menerusi persidangan video. Antaranya sidang kemuncak secara dalam talian pergerakan negara-negara berkecuali 6 berhubung COVID-19 dan sidang kemuncak khas ASEAN Campur 3 mengenai COVID-19. Tan Sri Muhyiddin turut menerima panggilan telefon termasuk daripada Presiden Donald Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani, antara lain pastinya tertumpu kepada perbincangan berkisar krisis global yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ia sekaligus mencerminkan pentingnya penglibatan Malaysia dalam melawan wabak dan penghasilan vaksin. Sambil menyuarakan pandangannya semasa perbincangan dengan beberapa pemimpin dunia melalui panggilan telefon serta persidangan video, Muhyiddin menggunakan peluang itu untuk berkongsi pengalaman Malaysia dan langkah-langkah pencegahan yang telah dilaksanakan kerajaan. Selain isu berkaitan COVID-19, perbincangan Perdana Menteri dengan para pemimpin dunia turut menjurus kepada perihal dua hala dan isu global lain seperti konflik Palestin dan keselamatan antarabangsa. Pada 8 Mei, menerusi perbualan dengan Presiden Amerika Syarikat, Muhyiddin berbincang mengenai isu seperti kerjasama dua hala dan pandemik COVID-19 selain bertukar pandangan mengenai isu keselamatan dan keamanan antarabangsa. Di samping mengucapkan tahniah kepada Muhyiddin, Trump juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkukuhkan kerjasama komprehensif antara Kuala Lumpur dan Washington. Pada masa sama, Muhyiddin berkata kedua-dua negara juga menzahirkan kesepakatan bagi memastikan kelancaran rantaian bekalan peralatan kritikal dan bekalan lain, terutamanya semasa krisis kesihatan global. Selain itu, Muhyiddin dan Trump turut membincangkan usaha-usaha termasuk meningkatkan kerjasama dalam pembangunan vaksin dan ubat-ubatan serta akses sama rata kepada vaksin COVID-19 kelak. 4 hari sebelum itu, pada 4 Mei, Perdana Menteri pada mesyuarat sidang kemuncak secara dalam talian 6 menerusi persidangan video menggesa 6 membantu negara-negara kecil memerangi wabak COVID-19. Malaysia percaya pergerakan dianggotai 120 negara itu perlu memainkan peranan lebih ketara memperjuangkan akses dan perolehan bagi negara-negara kecil dalam mendapatkan bekalan perubatan, ubat-ubatan dan vaksin sebaik sahaja ia dibangunkan. Muhyiddin turut menyuarakan kebimbangan Malaysia andai 6 tidak bersatu, negara-negara kecil akan dipinggirkan apabila ubat-ubatan dan vaksin dibangunkan syarikat farmasi besar di negara-negara maju. Pada 28 Mei pula, Muhyiddin menerima panggilan telefon daripada Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beliau memaklumkan kepada pemimpin Turki itu, Malaysia bersedia bekerjasama dengan Turki untuk membangunkan vaksin COVID-19 dan ubat-ubatan yang berkaitan. Kedua-dua pemimpin juga sepakat menggunakan sepenuhnya kekuatan Malaysia dan Turki dalam memerangi penularan coronavirus dan menghadapi cabaran pasca COVID-19. Turut dibincangkan bersama Erdogan mengenai langkah memperkasa hubungan dua hala sedia ada dan meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pelancongan, pendidikan tinggi, perubatan dan teknologi pertahanan. Pada 6 April, Muhyiddin Yassin dan Presiden Palestin Mahmud Abbas yang mengucapkan tahniah atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri turut berbincang berkaitan beberapa isu termasuk hubungan dua hala dan pandemik COVID-19 menerusi telefon. Abbas turut menekankan mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama serta hubungan dua hala kedua-dua negara dalam pelbagai bidang, sementara Muhyiddin menyuarakan sokongan Malaysia terhadap isu Palestin dan hasrat meneruskan jalinan kerjasama untuk mengukuhkan lagi hubungan kedua-dua negara. Pada 13 Mei ketika Muhyiddin menerima panggilan dari Presiden Iran Hassan Rouhani, beliau menzahirkan kesediaan Malaysia untuk bekerjasama dan bergabung dengan Tehran bagi memanfaatkan kekuatan kedua-dua negara dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Selain berbincang pelbagai isu dua hala termasuk perdagangan, pelaburan, pelancongan dan pendidikan tinggi, kedua-dua pemimpin negara itu turut berkongsi pengalaman dalam mendepani krisis COVID-19. Pada 24 April, berucap pada pelancaran pemecut akses kepada peralatan atau ACT COVID-19 dihoskan WHO menerusi telesidang, Perdana Menteri menyertai beberapa pemimpin dunia dalam menggesa kolaborasi global untuk menyegerakan usaha dalam penghasilan vaksin untuk COVID-19.
Sambil menyuarakan sokongan Malaysia terhadap kolaborasi global itu, beliau berkata dunia perlu saling bekerjasama untuk menyegerakan pembangunan, pengeluaran peralatan dan vaksin serta memastikan akses sama rata di peringkat global terhadap teknologi kesihatan penting yang baharu bagi COVID-19. Disiarkan secara langsung dengan Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku moderator, turut menyaksikan penyertaan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres dan Presiden Suruhanjaya Eropah, Ursula von der Leyen. Peserta lain termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Perez Castejón dan Perdana Menteri Itali Giuseppe Conte. Muhyiddin yang juga pengerusi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC menegaskan tidak pernah berlaku sebelum ini bahawa gesaan jelas untuk memastikan tiada siapa yang tercicir adalah lebih penting berbanding sekarang. Tambah beliau, dunia perlu saling bekerjasama untuk menyelaraskan usaha kita dan menyegerakan pembangunan peralatan penting untuk menghentikan penularan penyakit ini. Pada 27 April, Muhyiddin menerima panggilan telefon daripada Emir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Selain berbincang mengenai wabak COVID-19, kedua-dua pemimpin menumpukan kepada perihal ke arah memperkasakan hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan Doha, termasuk isu perdagangan dan ekonomi. Sheikh Tamim juga mengucapkan tahniah kepada Muhyiddin kerana dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sementara itu, hubungan Malaysia dengan negara jiran, Singapura dan Indonesia diharap dapat dipertingkatkan dan diperkukuhkan di bawah kepimpinan Muhyiddin. Rakan sejawatnya dari Singapura, Lee Hsien Loong, yakin hubungan dua hala dengan Malaysia akan terus berkembang. Presiden Indonesia, Joko Widodo turut mengucapkan tahniah kepada Muhyiddin menerusi panggilan telefon pada 1 Mac sedia bekerjasama mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Perdana Menteri China Li Keqiang pula yakin di bawah kepimpinan Muhyiddin, Malaysia akan terus membangun, stabil dan makmur di samping hubungan antara Malaysia dan China akan semakin erat di bawah inisiatif Satu Jalur, Satu Jalan.